أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya sahabat, saya live hari ini sempena hari guru ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sedikit ini memberi manfaat dan kebaikan pada semua. Okey, saya add beberapa nama di situ. Hari ini sempena Guru dengan temanya Hari Guru. Selamat Hari Guru semua. Siapa yang pernah menjadi guru, yang pernah mengajar sesiapa, anak-anak sekalipun, mana-mana yang menjadi anak didik, maka dia adalah guru. Kita boleh menjadi guru kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu, cicit-cicit kita, jiran tetangga, dengan memberi sedikit pengajaran, menyampaikan sedikit ilmu. Mereka yang bergelar guru, selaku guru di Malaysia atau di mana-mana juga, itu sudah pastinya seorang guru, itu secara profesion. Tapi kalau tidak secara profesion pun, bila kita terlibat dalam dunia pendidikan, mengajarkan sesuatu kepada seseorang, kita adalah guru. Orang yang mengajar itulah insan. Kalau dia tak mengajar, tak buat apa-apa, orang cakap pun dia tak dengar, dia bukan insan. Bukan tunggul kayu. Mungkin binatang ada tunggul kayu, hewan lah kita kata. Maknanya dia tak ada. Orang yang boleh menjadi guru hanya orang yang mempunyai akal fikiran yang waras. Dan dia mengajar sesuatu, dia boleh jadi keburukan, boleh jadi kebaikan. Tapi dalam kebanyakan hal adalah kebaikan yang memberi manfaat pada manusia. Dia boleh mengajar akhlak, boleh mengajar tentang ilmu-ilmu baru hasil daripada idea dan pemikirannya, dan juga boleh jadi ilmu-ilmu yang diperoleh daripada guru-guru sebelumnya. Itu seorang guru. Dalam ilmu perubatan homeopati, sebagaimana yang kita kenali dan kita boleh baca di mana-mana dalam internet ke atau di mana-mana, termasuk dalam buku pertama yang kita keluarkan ini, dia ada guru yang paling utama, iaitu yang kita kenali sebagai Dr. Samuel Hahnemann. Dr. Samuel Hahnemann ini adalah mahaguru homeopati dunia. Sebab idea berkaitan dengan ilmu perubatan homeopati, like cures with like, yang dijadikan sebagai falsafah dalam ilmu perubatan homeopati datang daripada Dr. Hahnemann. Walaupun idea itu pernah disebut oleh orang sebelumnya seperti Hippocrates dan yang lain-lain, tapi Dr. Hahnemann lah yang mengangkatkan ilmu itu menjadi satu perubatan yang saintifik. Dan kaedah proving yang pertama adalah diasaskan oleh Dr. Samuel Hahnemann. Tanpa penemuan like cures like, ataupun let like be cures with like, biar simptom-simptom penyakit itu diubati dengan ubat-ubat atau remedi-remedi yang mampu mengeluarkan simptom-simptom sakit yang serupa. Maka kaedah ataupun cara itu adalah kaedah homeopati sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Hahnemann. Lagipun istilah
homeopati itu sendiri membawa makna serupa penyakit. Okey, homeo itu adalah serupa, semisal, seumpama. Itu meaning, makna yang diberikan oleh doktor pengasas perubatan homeopati di Malaysia, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Seumpama, semisal, seperti, itu makna homeos. Pasti itu makna penyakit, penderitaan, sakit-sakit, apa sahajalah membawa kepada masalah, kepada simptom penyakit. Jadi serupa penyakit, walaupun diringkaskan begitu, ia bermakna satu sistem perubatan yang menggunakan remedi-remedi yang mampu mengeluarkan simptom-simptom yang serupa ke dalam diri orang yang sihat untuk digunakan kepada pesakit yang mempunyai simptom-simptom yang serupa dengan remedi tersebut. So, itu ilmu perubatan homeopati. So, sejarah Dr. Hahnemann, siapa yang ada buku ini, dalam bahasa Melayu, sejarahnya adalah lengkap. Sejarahnya boleh dianggap lengkap lah, ringkas yang lengkap. Kita juga ada tulis dulu, buku yang kedua ditulis, Homeopati Perubatan Alaf Baru. Ada juga sejarah Dr. Samuel Hahnemann di sini. Dan juga sejarah pengenalan homeopati di beberapa negara, khususnya di India, kata silap saya. Ini dua buku lah yang ada cerita mengenai ilmu perubatan homeopati. Dan mengenai sejarah lah. Dan tentulah yang terkini, iaitu perubatan homeopati, teori dan praktis, mempunyai maklumat yang paling lengkap lah dalam buku-buku bahasa Melayu. Kalau kita nak cari sejarah ilmu perubatan homeopati. Sebab perkembangan homeopati dijelaskan dengan lebih lebar dia dalam buku terbaru yang terbit tahun 2022. So, kalau kita bercakap hari ini sempena Hari Guru, siapakah Maha Guru Homeopati? Itulah Dr. Samuel Hahnemann. Pengikut-pengikut Dr. Hahnemann yang pada masa itu adalah para doktor semuanya yang berasal daripada Dr. Al-Bati menjadi homeopati mengikuti Hahnemann. Mereka pun menguji bukti ubat dan juga menjadi perawat yang baik seperti Dr. Samuel Hahnemann. Mereka adalah guru-guru homeopati, doktor perubatan biasa, aka doktor homeopati, adalah juga pengamal homeopati yang memberi banyak sumbangan, khususnya dalam buku-buku yang dituliskan, dalam ubat-ubat yang diuji buktikan ataupun di-proof, dalam melebarkan, mengembangkan homeopati, mewujudkan persatuan, mewujudkan hospital, membawa homeopati ke Amerika Syarikat, membawa homeopati ke England. Itu semua para doktor yang kemudiannya menjadi guru homeopati. Dan berkembang ke India, Pakistan, Australia, apa semua tu. Ada kita sebut secara ringkas sedikit di sini, sehinggalah sampai ke Malaysia. Sampai pada Malaysia, saya tak bercakap lama hari inilah. Kejap saja. Saya pun sedang menghadapi kesan-kesan daripada panasnya haba di Malaysia pada waktu ini. Okey lah, ramainya sila beri like lah juga untuk video hari ini. Okey, so buku ini sangat penting, tapi kita nak cerita dulu sebelum kita cerita. Ada banyaklah karakter ataupun pengamal yang dimasuk dalam tu untuk kita ceritakan latar belakang dia. Tapi yang paling penting sekali ialah siapakah Maha Guru Homeopati di Malaysia. Guru kepada Maha Guru Homeopati juga adalah guru homeopati. Siapa dia? Bukan Dr. Burhanuddin. Kita cerita dalam ni. Ada bab berapa? Bab kedua, perkembangan homeopati di Malaysia. Kita cerita mengenai Colonel Azim Sondi Rajah, yang lahir pada tahun 1867 dan meninggal 1978. Panjang usianya, lebih panjang daripada Dr. Burhanuddin. Ia lahir lebih awal daripada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi
dan meninggal lebih lewat daripada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin lahir dalam tahun 19 berapa dia sebut situ? Ada catatannya semua lengkap. Dr. Burhanuddin pulang ke Malaysia tahun 29, lahir 1911. Okey, bandingkan guru pertama homeopati di Malaysia ialah Colonel Azim Sondi Rajah. Lahir 1867. Berapa tahun? 40 tahun lebih awal daripada Dr. Burhanuddin. Dr. Burhanuddin lahir pada tahun 1911. Dan Dr. Burhanuddin meninggal pada tahun 1969. Sedangkan Profesor Azim Sondi Rajah meninggal pada tahun 1978. Okey, kenapa kita letak Profesor Azim Sondi Rajah ini sebagai guru homeopati juga? Sebab dalam sejarah beliau adalah guru kepada Dr. Burhanuddin. Kita sebut di awal tadi, memberi sedikit ilmu pun, mengajarkan sesuatu, ia adalah guru. Dan banyak yang diperoleh daripada Dr. Burhanuddin sebelum Dr. Burhanuddin mengambil peperiksaan dan pergi ke India untuk terima sijil dan semua ijazahnya. Beliau telah berguru dengan Profesor Azim Sondi Rajah mengikut rekod Dr. Ramlah Adam yang membuat kajian dan penceritaan mengenai perjuangan Allahyarham Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Yang sahihnya begitu. Kalau Dr. Burhanuddin belajar di sana pun tidak ada masalah. Dia balik di sini, dia masih bersama dengan Profesor Azim Sondi Rajah. Dan siapakah yang menulis buku dalam tulisan Jawi ilmu dukun itu? Perubatan apa? Ilmu dukun. Ada dalam buku ni. Siapa yang memiliki buku ni ada tajuk buku, ada gambar pun, saya masukkan gambar sekali. Saya pun tak ingat detail. Buku Keputusan Ilmu Dukun. Itu karya dalam tulisan Jawi itu sebut sebagai karya orang yang menulis, selalunya dia adalah juga seorang guru. Dia adalah juga seorang guru. So, buku Keputusan Ilmu Dukun itu telah diterbitkan pada tahun 1935. Mengikut kenyataan di dalam buku tersebut, penulisnya ialah Profesor Azim Sondi Rajah. A.S. Rajah lah, kita kenal dia sebagai A.S. Rajah. Dan siapakah yang menulis dalam tulisan Jawi? Saya yakin dan percaya ialah Dr. Burhanuddin, murid beliau dan penyampai kepada ilmu yang disampaikan oleh Profesor Sondi Rajah itu untuk disampaikan kepada pembaca. So, itu bukunya. Saya percaya sahabat-sahabat yang senior memang pastilah ada buku tersebut. So, beliau adalah guru homeopati pertama di Malaysia. Homeopati mungkin dibawa oleh masyarakat India selain daripada Profesor A.S. Rajah. Mungkin ada lagi juga orang lain yang bawa masuk ubat dan sebagainya. Tapi tidak ada rekod, tidak ada nama, tidak ada penceritaan, tidak ada sejarah mengenai mana-mana orang selain Profesor A.S. Rajah. Dan murid kepada A.S. Rajah ialah Dr. Burhanuddin. Paling tidak boleh jadi Profesor Muhammad Yaakob pun murid juga, sebab dia membantu Dr. Burhanuddin di sebuah klinik di Singapura sewaktu itu di pusat homeopati itu berjalan dengan Profesor A.S. Rajah. Okey, so kita kata guru. Tetapi sebagaimana saya sebut dalam buku tersebutlah, kalaupun A.S. Rajah itu adalah guru homeopati di Malaysia, maha guru homeopati di Malaysia ialah Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Kenapa? Sumbangan. Adakah orang lain juga menyumbang di dalam ilmu perubatan homeopati? Ada. Tapi di waktu yang lewat.
Mungkin tahun 70-an, tahun 80-an, murid-murid Dr. Burhanuddin, Profesor Dr. Ni Omar pun ada buat. Dia juga guru dan juga pemimpin persatuan. Yang memimpin persatuan di Kedah pun dia. Siapa lagi? Ramai yang juga apabila dia memimpin persatuan dia juga adalah guru homeopati. Tetapi kelebihan Dr. Burhanuddin daripada orang lain dan daripada Profesor E.S. Rajah sendiri ialah dari segi sumbangannya yang banyak dan teratur. Itu dengan disiplinnya. Itu Dr. Burhanuddin lah yang hebat. Mungkin kita sebut Profesor A.S. Rajah. Dia adalah guru kepada Dr. Burhanuddin. Dia juga telah menulis buku menandakan beliau seorang yang berilmu dan juga telah menyampaikan ilmu secara tulisan dan juga secara mengajar kepada Allahyarham Dr. Burhanuddin, juga praktik dengan membuka klinik bersama Dr. Burhanuddin. Juga tidak menafikan bahawa beliau juga pernah merawat orang lain dalam tempoh beliau menjadi tentera British Army pada masa itu. Okay. Tetapi kita angkat Dr. Burhanuddin Al-Helmi kerana kita boleh senaraikan sumbangan-sumbangan beliau berbanding sesiapa pun yang lain. Apakah antara yang kita boleh senaraikan lah? Yang mungkin ada dan mungkin tak ada dengan orang lain. Pertama, beliau adalah orang pertama yang menubuhkan Persatuan Perubatan Homeopati. 1961 ditubuhkan Persatuan Perubatan Homeopati yang dikenali hari ini sebagai Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia, PPHM. Asalnya Persatuan Homeopati Malaysia. Itu ditubuhkan oleh Dr. Burhanuddin dalam hayatnya pada tahun 1961. Iaitu selepas beliau juga merupakan pengasas pusat tarbiyah homeopati ataupun pusat pendidikan mengajar homeopati di Singapura. Seperti yang kita kenali dalam sejarah perubatan homeopati di Malaysia, Allahyarham Dr. Burhanuddin telah mengajar muridnya yang pertama disebut sebagai 12 orang angkatan terawal. 12 orang termasuk di dalamnya mungkin Profesor Muhammad Yaakob. Walaupun Profesor Muhammad Yaakob ada pernah menyatakan 12 orang tidak termasuk beliau. Tak apa, tetapi maknanya orang yang mengajar homeopati kepada sekumpulan orang ialah Dr. Burhanuddin. Dia telah menubuhkan, maknanya dia telah membuat kelas, mempunyai seolah-olah satu institusi pendidikan lah, sebuah sekolah homeopati untuk diajar kepada murid-murid yang seramai 12 orang. Kemudian berkembang lagi dan berkembang lagi. Beliau adalah tokoh homeopati kita sebut sebagai mahaguru kerana daripada beliaulah berkembang sebegitu ramai pengamal homeopati pada masa itu yang mungkin sampai sekarang masih hidup. Mungkin sampai sekarang masih hidup. Kalau tak ada murid beliau pun, murid kepada murid beliau. Seperti Presiden Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia, Puan Faridah. Beliau adalah anak kepada murid Dr. Burhanuddin. Dr. Abdul Rahman Hashim itu adalah murid daripada 12 orang murid Dr. Burhanuddin. So kita sebut Dr. Burhanuddin juga membuka sekolah homeopati. Dia juga adalah guru sendiri mengajar kepada 12 orang itu. Beliau juga telah mendirikan persatuan homeopati di Malaysia yang pertama. Orang lain boleh klaim banyak persatuan, mungkin dia buat 1 ke 2 persatuan, tapi yang paling awal ialah Dr. Burhanuddin pada tahun 1961. Ya, 12 orang termasuk Abdul Ghani Sulaiman. Kalau tak silap saya, iyalah. Saya percaya. Okey. Okey.
So, sewaktu beliau mengajar, dalam proses hendak mengajar 12 orang itu, juga telah berlaku insiden. Insiden lawan British demo kerana pengambilan natrah diserah balik kepada ibu dan bapanya. Dan antara yang demo itu ialah Allahyarham Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. So, akibat itu beliau telah ditahan di Pulau Sekijang, berada dalam tahanan. Pemimpin ni seperti PMX kita jugalah, kebanyakannya menghadapi tribulasi yang hebat, pernah dipenjarakan. Begitulah juga Dr. Burhanuddin pernah ditahan. Tetapi semasa ditahan itulah, seperti PM kita juga mungkin dia banyak hafaz Quran, banyak membaca semasa di penjara. Dr. Burhanuddin pun begitu. Bahkan yang lebih penting, Dr. Burhanuddin menulis falsafah perubatan homeopati di dalam penjara sewaktu dalam tahanan sekitar tahun 1950-an lah. Nak baca dengan tepat buku ini paling banyaklah dari segi maklumatnya. Saya tak detail lah. Ini ringkas saja. Kita bercerita sempena Hari Guru. Okey. So maknanya beliau juga adalah seorang penulis buku. Dan beliau adalah seorang perancang. Dari segi nak mengajar, kita mesti mempunyai alat ataupun rujukan untuk memandu kita mengajar. Tambah lagi pada masa itu, untuk belajar homeopati, untuk membaca mengenai homeopati, kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. So, beliau nak mengajar muridnya dalam bahasa kebangsaan, dalam bahasa Melayu. Tentulah banyak istilah yang perlu diterjemahkan. So, sebab itu, beliau menulis buku, dan buku falsafah perubatan homeopati itu adalah mungkin buku pertama Allahyarham Dr. Burhanuddin. Yang mana buku dia? Ini sebagai memperingati, saya terbitkan buku ini. Sesiapa yang membeli buku homeopati, mana-mana buku homeopati pun, insya-Allah lah lepas ini kita hadiahkan buku ini percuma bersama dengan buku yang dibeli. Kalau beli direct dengan kita lah, kalau beli dengan orang lain tak adalah hadiah tu. Beli direct dengan kita akan hadiah. Ini karya Dr. Burhanuddin dimuatkan di dalam ini, falsafah perubatan homeopati, yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin sewaktu beliau dalam tahanan. Sebab itu, selepas itu, beliau boleh mengajar dengan lancar. Sebab beliau sudah merancang. Dan sebagai pendidik yang baik, tentulah beliau membuat satu silibus untuk belajar homeopati, buku mana yang menjadi teks. Buku mana yang menjadi teks? Apakah teks? Kena cek buku. Saya pun lupa. Antara teks beliau itu adalah, memang kita cerita lengkap di sini sebab kita ada rujukan, ada rujukan. Teks, siapa ingat? Sahabat-sahabat yang mengikuti kelas saya ada ingat ke? Apakah teks yang digunakan oleh Dr. Burhanuddin? Ada, saya senarai di sini. Teks itu walaupun saya tidak ada dengan saya, tetapi kita pasca Dr. Burhanuddin ada perubahan persatuan, ada ini artikel mengenai Dr. Burhanuddin selepas ditahan. Ingat tak? Buku bahasa Inggeris, iaitu yang saya ingat ada satu Chronic Diseases, satu lagi Materia Medica, Ken, Dr. Ken, itu yang digunakan untuk rujukan, dan juga Organo. Itu yang tiga yang penting. Ada senarai ini. Saya ingat ada dalam buku yang lama pun ada, buku yang terbaru pun ada. Peringkat awal kuliah, okey. Sajalah kita sebut sebab ini adalah buku-buku yang dirujuk dalam pendidikan. Okey.
Okey, sebab itu penubuhan penubuhan persatuan. Okey, apakah buku yang digunakan? Muka surat, buku baru ni, saya rujuk buku baru. Buku baru. Liu Queen, pasal pertama memperkenalkan homeopati berdasarkan homeopati begitu berjasa. Okey, membantu rakyat mencerita seligerup dikatakan meskipun boleh masuk ke nombor 12. Okey, itu mengenai Profesor Muhammad Yaakob. Saya harap saya tidak tertinggal sebab dalam buku yang pertama kita ada sebut. Ya. Tapi buku Falsafah Perubatan Homeopati itu adalah yang ditulis sendiri oleh Dr. Burhanuddin. Tapi sebelum itu dia juga menggariskan buku-buku yang wajib ada pada pelajar. Tak. Okey ya, sebab itu kita bagi Okey, pada muka surat 42 kita bagi tahu. Sebagai tokoh dan mahaguru homeopati, beliau juga dikatakan telah meninggalkan karya berharga dalam bentuk fotostat. Ini karya Dr. Burhanuddin. Selain daripada buku Falsafah Perubatan Homeopati, beliau ada menulis teks kuliah Materia Medica dan juga biochemistry. Itu adalah karya Dr. Burhanuddin, seorang guru yang mempunyai karya. Okey. Tapi kena cari ni. Jadi tak boleh lupa. Okey, muka surat 37 ya, sahabat, muka surat 67. Teks yang digunakan, yang pertama kali digunakan oleh Dr. Burhanuddin untuk 12 orang muridnya, generasi pengasas pada waktu itu terdiri daripada 1, The Organon of Medicine. Okey, kita HBI juga sudah menerbit buku yang 90% sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, iaitu Organon Perubatan Homeopati. So bahasa Inggeris rujuk The Organon of Medicine, tulisan Dr. Hahnemann. Yang kedua, buku yang digunakan sebagai teks oleh Dr. Burhanuddin ialah Materia Medica, dan beliau menyarankan 3 buku, iaitu yang ditulis oleh Dr. Kent, oleh Nash, E.B. Nash dan juga oleh Chowdhury. Okey, Chowdhury. 3 penulis buku disarankan muridnya membeli dan merujuk. Dan yang ketiga, beliau cadangkan supaya membeli buku The Chronic Diseases. Buku The Chronic Diseases ni mengenai penyakit kronik, dan banyak juga remedi baru dalam remedi yang dimuatkan dalam tersebut. Ini buku terbaru Chronic Diseases. Dulu saya beli Chronic Diseases. Saya tak bawa. Itu ada di kampung. Saya lupa bawa. Yang di sini, ini Materia Medica Pura. Itu tulisan Dr. Hahnemann. Tidak disebut. Okey, tidak disebut oleh Allahyarham Dr. Burhanuddin. Tapi beliau sebut itulah Organon of Medicine, Materia Medica dan Filosofi oleh Kent. Filosofi oleh Kent adalah penjelasan kepada sejarah falsafah perubatan homeopati. Falsafah perubatan homeopati dalam segenap perkara mengenai vital force, mengenai istilah, mengenai farmasi, mengenai cara pengambilan kes, mengenai penyakit kronik, mengenai panduan mengguna bagaimana nak buat tincture, nak buat apa ni, itu bahagian farmasi lah. Bagaimana melayan pesakit, bagaimana disarankan kepada pesakit mengenai perkara yang boleh membantu kesembuhan jika ia terlalu kronik, ada di dalam Organon of Medicine. Okey, Organon of Medicine. Jadi ada yang bertanya kepada saya, boleh tak buat kuliah berkaitan sekian-sekian yang merupakan falsafah. So, belilah buku Organon of Medicine. Ambil yang bahasa Inggeris kalau boleh faham, The Organon of Medicine. Boleh dapat dalam bahasa Melayu, Organon Perubatan Homeopati, yang sudah dimelayukan, baca. Cuma bila sebut bab
bab falsafah ni, bila baca ni kadang-kadang kita mengantuk. So masing-masing nak diterangkan. Itu boleh ambil kursus lah. Kursus. Sekarang kita sudah sampai pada peringkat yang perkembangan yang terakhir di mana itu sudah terbina 2 universiti. Bukan terbina, telah ditawarkan kursus di Cyberjaya dan Universiti Lincoln. 2 universiti. InsyaAllah, tak tahu mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, universiti tempatan pun, kalau dia mempunyai maklumat yang lebih banyak berkaitan perubatan homeopati, maklumat yang benar, bukan maklumat yang diwar-warkan oleh dalam Google, oleh perubatan barat, benda ni tak berkembang. Jadi, sebab itu perlunya kita buku-buku diletakkan di perpustakaan, universiti-universiti, supaya pensyarah dia tengok, admin dia tengok, student dia tengok, ramai yang mula mengkaji, buat thesis lama-lama, mereka juga akan menawarkan kursus seperti Cyberjaya, dan oleh kerana mereka universiti yang asasnya dalam bahasa Melayu, mereka akan ikhtiar untuk menawarkan kursus homeopati dengan kuliah dalam bahasa Melayu. Itu peranan. Itulah sebab usaha-usaha saya sekarang menghantar, memberi sumbangan buku-buku penting. Khususnya buku inilah, sebab ini asas paling baik terhadap ada di dalam buku ini. Kita hantar ke universiti-universiti, mudah-mudahan ia menjadi rujukan. Boleh membina kefahaman yang berbeza daripada kefahaman terpesong. Sebab kita baca dalam wiki bahasa Melayu pun, fahaman dia, keterangan dia jauh berbeza. Pandangan barat mengenai homeopati, ubat-ubat yang kurang boleh dipercayai, yang tidak dipasti berkesan atau tidak. Itu sebab yang ditulisnya orang barat, doktor-doktor biasa, orang yang percaya kepada perubatan konvensional, tidak percaya kepada perubatan alternatif. So, begitulah pandangan dia. Sebab itu kita perlu buku-buku yang ditulis oleh pengamal homeopati dalam bahasa Melayu berada di sana, berada di institusi pengajian tinggi. InsyaAllah, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi. Sebab hari ini baru, tahun ini baru kita mula hantar ke universiti-universiti berkenaan, bahawa kita mempunyai buku-buku yang hebat juga, yang boleh dijadikan rujukan. Homeopati berkembang. Bila lebih banyak persatuan ditubuhkan pada tahun 70-an, 80-an. Di utara Pantai Timur, di sebelah Kedah, kemudian di selatan oleh Profesor Muhammad Yaakob di Johor, Singapura, kemudian di Sabah, Sarawak pun ada persatuan. Benda ni berkembang, dan tentulah apabila beliau membuat pengajaran dalam homeopati berkembang, dan juga ramailah guru-gurunya yang mengajar dan muridnya pun ramai. Mereka yang menyebut ni kita sebut guru insani ni, pemangkin. Guru insani dia mempunyai sifat-sifat insan, keinsanan. Jadi kalau orang yang ada ilmu tapi dia tak nak mengajar, nak sembunyi, kalau boleh ilmu 100% kita ajar 60% saja. Ini macam mana nak boleh jadi guru insani? Guru insani dia beri semua apa yang dia tahu kepada murid dia. Dia sampaikan semua. Itu guru. Pemangkin generasi madani. Okey, kita boleh cerita yang tu. Mungkin di waktu yang lain. Kita juga ada cerita dalam kursus-kursus yang kita pernah buat bersama Persatuan PPHM. Detail lah. Tapi ada juga yang menyertai kursus, ada 1-2 kursus mungkin saya tak cerita detail mengenai perkembangan homeopati di Malaysia, tapi dalam live seperti ini adalah tambahan ceritanya, dan mungkin dalam grup live juga ada. Boleh rujuk dalam grup live kalau rajin-rajin tontonlah. So itu sajalah, saya rasa dekat dengan Zuhur dah, waktu Zuhur dah. InsyaAllah support lah homeopati. Walaupun homeopati semakin dikekang sekarang sebab peraturan KKM makin kuat aturannya, sehingga sekarang hanya mereka yang memiliki kelayakan tertentu sahaja dinilai oleh KKM untuk diterima sebagai praktis, dan mesti juga mengikuti kursus demi kursus untuk kekal relevan dengan perubatan semasa, mengikut arus zaman dia pada pandangan KKM.
So memang kita rasa jumlah pengamal homeopati semakin mengecil sekarang. Semakin kecil. Sebab ada yang daftar, ada yang tak daftar. Saya pun belum lagi daftar. Semakin mengecil. Tapi saya daftar buat apa? Tahun depan dah umur 65 tahun. Mungkinlah saja nak ambil nama, mungkinlah. Wallah, saya masih dalam berfikirlah. Sebab kita ni sekarang ni di penghujung dah. Okey, tapi menulis pun kalau mungkin lagi sebuah lah mungkin kot. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Moga kita boleh menyambung ikhtiar dan menjadi guru juga dalam ruang waktu yang sedikit atau banyak tak kira. Sebab sedikit pun apa yang kita sampaikan, kita catatkan dalam FB di mana-mana pun berkaitan dengan ilmu, maka kita adalah guru dalam skop itu. So, itu saja daripada saya. Salam homeopati, salam madani, selamat Hari Guru. Di Malaysia, Maha Guru Homeopati ialah Allahyarham Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Maha Guru Homeopati dunia ialah Dr. Samuel Hahnemann. Salam homeopati daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.